Baik, kita mulakan. Boleh dengar ke suara saya? Dengar Ustaz? Jelas tak? Jelas, jelas. Okey, sebab saya di luar rumah ni. Jadi, kejap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dari Allah, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini jam lebih kurang hampir pukul 9, kita akan membuat satu ulang kaji bagi satu surah yang menggunakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang baik lagi mulia, iaitu nama Allah Fatir. Jadi surah ini dinamakan surah Fatir merujuk kepada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang membawa maksud Allah itu adalah Tuhan yang Maha menciptakan. Okey. Maha menciptakan Allah itu ada kaitan dengan menciptakan sesuatu yang sebelum itu tidak ada. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan Fatir. Surah Fatir ini surah yang mengandungi 45 ayat, 45 ayat, yang mana ayat-ayat itu kalau kita nak rujuk dalam Al-Quranul Karim, ia berada pada halaman 434 dan halaman 439. Jadi siapa yang ada mushaf, dia ada aplikasi yang boleh tengok Al-Quran, so bolehlah cepat-cepat membuka surah Fatir, yang mana kita akan membincangkan 45 ayat dalam surah Fatir ini. Allah nak memberikan kepada isu apa? Allah nak menjelaskan kepada kita perkara apa lagi? Allah nak menerangkan kepada kita tentang apakah yang kita perlu lakukan. InsyaAllah nanti kita akan cari jawapan itu ketika mana kita membincangkan objektif bagi surah Fatir. Baik, tuan-tuan, kita terus mencari ayat di dalam surah Fatir yang ada menyebutkan kalimah Fatir. Kalimah Fatir dalam surah Fatir ini rupa-rupanya ia berada pada ayat pertama dalam surah Fatir. Okay. Jadi kita kena ambil sedikit waktu untuk bincangkan ayat yang pertama daripada permulaan sehingga kepada penghujungnya. Kemudian kita akan tengok juga ayat selepasnya. Mungkin kita akan ambil juga ayat yang kedua ataupun ayat yang ketiga. Kenapa kita perlu melihat ataupun ambil sedikit waktu untuk faham ayat-ayat itu? Jawapannya sudah semestinya kerana kita memang buat ulang kaji tentang nama surah. Jadi nama surah di dalam Al-Quran, ia ada pada ayat-ayat di dalam surah tersebut. Melainkan ada 3 surah sahaja yang tiada ayat di dalam surah tersebut yang dijadikan nama surah. Kita pernah sebut sebelum ini, seperti contohnya surah Al-Fatihah, tiada perkataan Fatihah.
Dalam surah Al-Anbiya tidak ada perkataan Anbiya. Begitu juga dengan surah Al-Ikhlas, tidak ada perkataan Al-Ikhlas. Selain daripada 3 surah ini, kesemua surah-surah itu kita akan menemukan nama surah itu ada disebut di dalam mana-mana ayat di dalam surah tersebut. Bezanya, mungkin nama surah itu berada di hujung ayat surah tersebut, ataupun nama surah itu berada di tengah-tengah surah, ataupun nama surah itu berada pada awal-awal ayat seperti surah Fatir. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan jelas tentang bagaimanakah cara nak dapatkan maklumat tentang nama surah. Jadi kalau dah jumpa ayatnya, maka kita kena berikan tumpuan kepada ayat-ayat itu. Baik. Kita baca ayat pertama surah Fatir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi. Okey, ayat yang pertama Allah mulakan dengan memuji dirinya. Segala puji bagi Allah. Kenapa Allah memuji dirinya? Kerana dekat situ ada nama dan sifatnya iaitu Fatir. Segala puji bagi Allah yang merupakan Fatir, yang merupakan pencipta kepada langit yang 7, wal ard, dan juga bumi yang 7. Dan Allah Ta'ala ini juga merupakan pencipta kepada waja'ilil malaikah, menjadikan malaikat itu sebagai utusan-utusan Allah. Yang Allah menciptakan kepada malaikat sebagai utusan Allah tu ada yang 2 sayap, ada yang 3 sayap, ada yang 4 sayap, dan ada yang lebih daripada 4 sayap. Siapa yang boleh buat? Siapa yang boleh menciptakan langit, bumi, lepas tu boleh menciptakan sayap-sayap ni pada malaikat? Allah sebut pada ayat itu kerana Allah itu adalah Fatir. Allah tu adalah pencipta yang mula-mula menciptakan perkara tersebut. Sebelum ni tak ada pun penciptaan langit. Allah lah yang pertama menciptakan langit. Sebelum ni tak ada pun bumi. Maka Allah lah yang pertama-tama menciptakan bumi. Yang tak ada contoh pun sebelum ni. Nak buat langit ni, macam mana bentuk dia? Tak ada pun bentuk dia. Allah lah yang pertama-tama yang buat, bentuk dan ciptakan. Begitulah juga kepada bumi. Begitulah juga kepada malaikat. Begitu jugalah Allah menciptakan sayap-sayap pada malaikat ini lebih daripada 4. Kerana ayat pertama kata di hujungnya innallaha ala kulli syai'in qadir. Kerana Allah ini bagi setiap sesuatu ia berkuasa. Okey. Saya harap tuan-tuan jelas tentang ayat yang pertama. Ayat yang pertama ni kalau kita teliti betul-betul, ia sebenarnya memberikan kita satu gambaran awal bahawa surah Fatir ini nak memberikan fokus kepada perkara apa. Sebab itu kita menggunakan pendekatan mengkaji nama dan tujuan surah Fatir. Okey, kemudian tuan-tuan, kita nak lanjutkan pada ayat yang kedua. Adalah ayat yang kedua surah Fatir ini, Allah mengatakan, "Ma yaftihallahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwal azizul hakim." Ayat yang kedua ni Allah menyebutkan tentang rahmatnya. Allah ni, kalau Allah nak bagi rahmat kepada sesiapa pun,
tak ada siapa-siapa boleh halang rahmat Allah itu. Begitu juga kalau Allah nak tahan, Allah tak nak bagi rahmat kepada siapa-siapa, tak ada siapa yang boleh halang Allah daripada menahan rahmatnya. Kenapa Allah Ta'ala ni tak ada siapa boleh halang Allah dalam memberi rahmat ke, nak tahan rahmat ke? Kerana Allah itu Al-Aziz, dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi sebut tentang rahmat ini, dia dikaitkan dengan nama Allah Fatir tadi. Jadi Allah itu adalah Fatir, dalam masa yang sama Allah Ta'ala itu juga adalah pemegang kepada rahmat. Pemegang kepada rahmat. Okey. Jadi untuk kukuhkan lagi tentang nama Allah yang pencipta iaitu Fatir, izinkan saya menyebutkan ulasan yang dibuat oleh Pak Quraisy Shihab di dalam Tafsir Al-Misbah. Okey, Fatir itu kalau kita baca terjemahan memang merujuk kepada yang menciptakan, tetapi dia ada satu makna yang lebih khusus lagi. Okey, apa itu Fatir? Okay. Fatir ia berasal daripada kalimah fatara. Fatara yang pada asal kalimah fatara bermaksud membelah. Okey, fatir ruwatnya adalah kalimah huruf fa, ta dan huruf ra. Daripada fatara yang pada awal-awal bermaksud membelah. Okey, daripada makna membelah itulah ia dikembangkan makna kepada yang menciptakan. Tapi menciptakan itu bukan menciptakan sebelum ni dah ada orang cipta, ataupun sebelum ini sudah ada contoh pada yang Tuhan cipta tu, tidak. Tetapi Fatir ini Allah yang menciptakan pertama kali, dan tidak ada pun contoh sebelum itu. Itulah makna bagi kalimah Fatir. Jadi daripada kalimah Fatir itu seakan-akan, okey, kalau kita baca, saya sebutkan bagaimana perkaitan permulaan kalimah Fatara itu membelah dengan menciptakan. Okey, daripada kalimah membelah tu maksudnya Allah membelah daripada sesuatu yang tak ada. Bila belah kan, mula-mula tak ada, lepas tu dibelah ia, maka muncullah daripada apa yang dibelah itu. Maka dalam konteks ayat ini kita tahu ayat apa yang Allah membelah, yang membawa maksud Allah menciptakan kali pertama tu adalah merujuk kepada langit dan juga bumi. Jadi mudahkan perbincangan, Al-Fatir adalah nama dan sifat Allah yang menciptakan sesuatu itu pertama-tama kali. Allah lah yang ciptakan. Okey, jadi kita dah selesai membuat ulang kaji, mengingatkan kembali tentang nama bagi surah Fatir, tentang apa dan sumber rujukan ayat ini. Okay. Saya harap tentera perempuan dapat ingat sampailah bila-bila tentang maksud Fatir. Jadi kita dah masuk juzuk yang ke 22. Okey, jadi kalau kita nak cari di dalam Al-Quranul Karim, kalimah Fatir ini, ataupun kita nak cari kalimah, bukan kalimah Fatir, kita nak cari kalimah Fatara, ada 6 kali di dalam Al-Quran Allah sebutkan. Satu tempat ia berada dalam surah Fatir,
5 tempat yang lain kita boleh lihat dalam surah yang ke-6, surah Al-An'am ayat nombor 14. Boleh tengok pada surah yang ke-12 dalam surah Yusuf ayat 101. Boleh tengok dekat surah yang ke-14, surah Ibrahim ayat nombor 10. Kita boleh jumpa dekat surah nombor 35. Surah ni lah, surah kita sedang bincangkan ni, iaitu surah Fatir ayat pertama. Kalau kita buka surah nombor 39, surah apa? Surah muka surat 3. Surah nombor 39 itu adalah surah Az-Zumar pada ayat nombor 46. Tuan-tuan akan jumpa kalimah fatara digunakan. Begitu juga pada surah yang ke-42, iaitu surah Asy-Syura, tak silap saya, kita akan temukan pada ayat yang ke-11 kalimah fatara. Okey. Semoga tuan-tuan dan puan jelas boleh dengar suara saya. Pagi ni saya pakai headphone. Bagi siapa yang ikut di TikTok, tuan-tuan boleh dengarkan dengan jelas suara saya. Kan? Saya mohon maklum sekejap pasal saya Jelas. berada di Okey, Ustaz. Suara Ustaz jelas. Alhamdulillah. Ya, sebab saya berada di luar rumah. Jadi kalau kuat-kuat nanti terkejut pula. Jiran-jiran kat luar. Jadi saya kena perlahankan suara saya sedikit. Ya, saya ambil angin di luar ni. InsyaAllah. Baik, tuan-tuan. Kita lanjutkan lagi ya, insyaAllah. Boleh ya? Okay, kita bincang tentang tujuan surah Fatir pula. Okay, apa maksud tujuan bagi surah Fatir? Okay. Surah Fatir ni rumusan yang dibuat setelah melihat nama surah, setelah mengkaji pembuka surah Fatir, penutup bagi surah Fatir, ayat-ayat ataupun segmen-segmen ayat dalam surah Fatir, maka para ulama mengatakan surah Fatir ini tujuannya adalah untuk Allah memberitahu kepada kita dengan sejelas-jelasnya bahawa Allah lah yang awal-awal menciptakan semua makhluknya. Dan makhluknya yang besar, yang semua orang mengakui makhluk itu besar, adalah pada penciptaan langit dan bumi yang kita jumpa pada ayat yang pertama tadi. Jadi mudah nak ingat, surah Fatir kita letakkan keyword dia tentang Allah pencipta bagi semua makhluk, yang Allah merupakan pencipta yang awal. Dialah pencipta pertama lah, yang menciptakan semua makhluk. Dalam masa yang sama, tujuan surah Fatir, Allah juga nak ingatkan bahawa dia jugalah yang akan menjadi pengembali kepada hidup semula di hari kiamat. Pahal ke tak pahal? Maksudnya macam ni. Kita ni, macam kita ni manusia, sebelum ini kan kita tidak ada. Sebelum Allah ciptakan kita, kita tidak ada. Begitulah juga langit, sebelum Allah cipta, langit tak ada. Sebelum Allah cipta bumi, bumi pun tak ada. Sebelum Allah cipta malaikat, malaikat pun tak ada. Okey, maknanya semua alam ni, semua makhluk ni pernah melalui tiada. Jadi siapa yang mengadakan, yang menghidupkan? Jawapannya Allah. Allah yang mana? Allah yang Fatir. Allah yang mempunyai nama dan sifat menciptakan yang awal-awal semua makhluk. Apabila Allah itu Fatir, maka Allah itu jugalah yang akan mengembalikan manusia
setelah manusia mati. Maknanya surah Fatir ini bukan sekadar membawa kita kepada mengakui Allah itu pencipta yang awal-awal bagi semua makhluknya, tetapi Tuhan juga nak memberitahu tentang dia jugalah yang akan mengembalikan manusia setelah mati. Okey. Jelas tak tuan-tuan perempuan? Okey. Kalau kita nak kaitkan dengan surah sebelumnya, macam kita belajar surah sebelumnya iaitu surah Sabah kan, tentang dua nikmat yang telah Allah tarik. Dia ada kaitan dengan Fatir. Kenapa? Kerana Allah lah yang menjadi Fatir, pencipta kepada kebun-kebun yang Allah pernah beri kepada kaum Sabah. Allah boleh tarik balik. Allah lah pencipta kepada tempat, jarak, waktu, pencipta malam, siang. Allah lah juga penciptanya. Ada kaitan dengan surah yang sedang kita bincangkan sekarang, surah Fatir. Okey, jelas. Lepas tu pula, apa berkaitan tujuan surah Fatir ini adalah menghidupkan kembali manusia yang dah mati? Jawapannya adalah, kalau Allah menciptakan sesuatu itu sebelum tu tidak ada kepada ada, maka lagi-lagi senang. Kita panggil senang banget kalau Allah nak hidupkan kembali manusia setelah mati. Sebab apa? Sebab nak hidupkan manusia kembali lepas mati ni tak perlu cipta baru. Guna balik roh yang sama, guna balik tubuh badan yang sama. Itulah sebab kaitan hidup kembali di hari akhirat itu kita letakkan bersamaan dengan tujuan Allah itu Fatir. Saya harap tuan-tuan dan puan jelas tentang tujuan bagi surah Fatir. Dan ada lagi dan tu. Dan sekejap lagi, bukan sekejap lagi lah, mungkin kita ambil dalam beberapa minit nanti, waktu kita ulang kaji surah Yasin, Allah Ta'ala nak sambung balik perbahasan surah Fatir. Okey, nak tahu apa perkaitan antara surah Yasin dengan surah Fatir? Saya tak boleh bagi tahu sekarang lah. Saya nak bagi tuan-tuan suspend. Saya nak bagi tuan-tuan ikut ulang kaji surah Yasin. Dan nanti waktu kita jelaskan, tuan-tuan akan bersetuju dengan saya bahawa surah Yasin ini menyambung apa yang telah diperbincangkan dalam surah Fatir. Okey. Surah Fatir pula menyambung juga apa yang telah dibincangkan pada surah Sabah. Macam tu. Begitulah surah-surah ini dengan surah-surah yang lain. Okay. Tuan-tuan dan puan, rahimani wa rahimakumullah, setakat ni jelas tak? Ada soalan apa-apa ke sebelum kita nak masuk kepada tema bagi surah Fatir? Jelas, Ustaz. Ada soalan ke tak ada soalan? Ada kat chat tak ada soalan, Ustaz? Tak ada soalan. Suara saya boleh dengar dengan baik tak Kak? Atau kurang jelas? Jelas. Dengar dengan baik. Alhamdulillah. Sebab saya guna volume yang perlahan. Okey, dekat TikTok ni jelas tak? Boleh dengar tak? Jelas, okey. Terima kasih. Siapa nama tu? Cik Ami Apa Ami? Okey, Alhamdulillah. Okey, baru join Ustaz. Alhamdulillah, izhar cinta. Masya Allah.
Jelas, sangat jelas. Okay, jazakumullah khair. Baik, tuan-tuan dan puan. Sebelum kita tamatkan ulang kaji surah Fatir, kita cuba kemukakan tema bagi surah Fatir. Menariknya, sewaktu saya merujuk beberapa buku yang menyebut tentang tema surah Fatir ni, dia agak berbeza dengan tujuan, tapi sebenarnya bukan berbeza. Cuma ia fokus kepada rahmat Allah. Jadi surah Fatir ni juga surah yang menunjukkan kepada rahmatnya Allah itu. Macam mana kita boleh kata surah Fatir ni bincang tentang rahmat? Tadi kita cakap surah Fatir fokus tentang Allah itu pencipta semua makhluknya. Tak ada siapa menciptakan seperti Allah yang menciptakan buat kali pertama. Dialah awal-awal menciptakan. Apa kaitan dengan tema surah Fatir ini adalah tentang rahmat Allah kepada para hamba? Jawapan dia adalah dalam surah Fatir ada beberapa ayat yang Allah menyebutkan tentang rahmat dan nikmatnya sebenarnya. Mudah ingat dia begini. Apa sahaja nikmat Tuhan yang kita boleh gunakan, dapat manfaat, dapat faedah, maka itu semua dikaitkan dengan rahmat Allah. Nak tahu perbahasan tentang rahmat Allah? Okey, kita kena kembali pada ayat awal-awal surah Fatir. Kita kena tengok ayat nombor 2. Kalau kita kembali, ambil balik ayat nombor 2 surah Fatir, kita akan jumpa ayat yang Tuan kata tadi. Ingat tak? Yang Tuan kata apa? Allah Ta'ala ni, kalau dia nak bagi rahmat, ma yaftahillahu lil. Okey. Kalau kita baca pada ayat itu, kata ma yaftahillahu lin nasi min rahmatin. Kita jumpa tak ayat yang kedua perkataan rahmat dekat situ? Kita dah ulang dah sebentar tadi pada awal-awal perbincangan nama surah, dan kita ulang balik kerana ada dikaitkan dengan tema. Jadi Allah Ta'ala yang Fatir ini, dia yang buat segala-galanya sebelum ini tidak ada, maka itu sebenarnya tanda rahmat Allah kepada kita semua. Dan menariknya juga, kalau kita baca ayat terakhir surah Fatir, kita pergi dekat penutup surah Fatir, terakhirlah. Kalau kita tengok ayat terakhir surah Fatir, ayat nombor 45. Ayat 45, penghabisan bagi surah Fatir ni, Allah menyebut tentang rahmatnya. Tapi rahmat dalam isu apa? Rahmat dari sudut isu Allah Ta'ala ni, dia tak azab kita pada dosa-dosa yang kita lakukan semasa di muka bumi ini. Maknanya Allah Ta'ala tidak turunkan azab di dunia ini serta merta. Kalaulah dosa kita buat ini, Allah turun satu dosa, satu azab, satu dosa, satu azab, tak ada dah orang kat muka bumi ni akan hidup. Tetapi dengan rahmatnya Allah itu, maka Allah Ta'ala tidak azab kita secara segera kat muka bumi ini. Allah tangguhkan di hari akhirat. Kerana Allah nak bagi peluang kepada kita untuk kita memohon keampunan Allah. Jadi itulah tema surah Fatir tentang rahmat Allah. Jadi kalau kita nak gabungkan antara tema, tujuan dan nama surah Fatir, ia memang bersangkut paut. Macam mana bersangkut paut? Seperti yang kita sebut tadi, betul tak? Kita ni hidup, perlukan bumi nak hidup. Maka Allah telah menjadi fatir kepada bumi. Ayat pertama.
Kita ni perlukan langit sebagai atap kepada bumi. Kita perlukan matahari dan sebagainya. Maka Allah jadikanlah langit-langit itu untuk kita. Dalam surah Fatir juga, antara rahmat Allah yang sangat besar adalah Allah mengutuskan Rasul kepada manusia. Yang ini kita kena tengok ayat nombor 18 sampai 26. Sekian sisi ulang kaji kita pagi ini. Kita dah lebih kurang dalam lebih kurang lah hampir dekat setengah jam. Kita buat satu surah, satu ulang kaji. Kalau kita ulang macam ni, ambil waktu yang agak lama, bila kita nak berhabis surah-surah yang lain tu. Ini baru surah nombor berapa tadi? Surah nombor 35. So ada berapa baki lagi? 114 surah. Tapi jangan bimbang. Okay. Kita mohon kepada Allah untuk Allah berkat waktu. Dia sebenarnya waktu cukup. Cuma kita mohon Allah berkat waktu kita supaya ketika kita perlukan waktu itu untuk belajar Quran, Allah adakan. Allah lapangkan. Tapi jangan bimbang ya. Kalau tak dapat ikuti kerana sudah ada program lain, sudah ada hajat lain, kalau di YouTube, kita ada upload di YouTube, bermula daripada surah Al-Fatihah sampailah surah Fatir ini dan surah-surah akan datang. Kita lihat dekat channel Akademi Tadabbur Malaysia. Ataupun tuan-tuan boleh layari FB. FB page. Yang ini bahasa Inggeris lah FB tu. Malaysian Tadabbur Academy. Okay. Lepas tu dekat TikTok pun, TikTok saya ni memang nama dia Akademi Tadabbur Malaysia. Jadi tuan-tuan boleh tengok dekat rakaman. Saya telah upload semua video serial langsung kita pada setiap kelas di dalam TikTok. So, itu boleh tengoklah kembali. Kalau siapa yang tak boleh nak ikut sesi ulang kaji. Alhamdulillah, itu saja tuan-tuan. Nanti panjang berjela pula saya nak sebut, waktu berjalan. Banyak lagi nak kena belajar ni. Kita nak masuk sekejap lagi surah Yasin pula. Ya, insyaAllah. Baik. Ada soalan kekak dekat Zoom Di Zoom tak ada soalan Ustaz. Di FB pun tak ada. Okey. Kalau dah faham, kita berhenti dengan kadar ini. Sekali pukul berapa jam ya? 9:30. Kejap. Kita tengok. Kita ada berapa surah ni kat juzuk 22 ni. Kita ada lebih kurang satu surah saja kan kak? Surah Yasin Ya, surah Yasin Ya Ustaz. Tinggal surah Yasin je. Okey, surah Yasin. Walaupun nampak satu macam boleh kejar ni. Ke macam mana tuan-tuan? Kita nak buat pukul berapa ni? Okeylah. Kita decide kita buat malam ni. Ke petang? Kak Riza macam ni kak? Nak buat petang ke? Nak buat malam ke? Malam boleh Ustaz. Petang sebab ada kenduri sekarang ni. Betul, betul. Kenduri, kendara. Okey. Kalau macam tu, kita setuju. Kita buat malam So, malam ni, Maghrib, dalam pukul 8 lah. Selepas itu, kita akan buat ulang kaji surah Yasin. Lepas tu, kita terus lepas Isyak, kita bincangkan pula surah As-Saffat. Kita akan masuk juzuk yang ke-23 malam ni, insyaAllah. Okey, sempena malam yang ke-23 Syaban, kita akan masuk ulang kaji juzuk yang ke-23. Lepas tu kita sambung dari esoknya, insya-Allah. Moga Allah lapangkan urusan kita. Allah permudahkan sisi ulang kaji kita ya. Sebenarnya tak susah Al-Quran ni. Kalau kita bersiap sedia untuk belajar,
Allah Ta'ala akan bagi ilmu itu mudah nak sampai. Ya, kalau kita buka minda kita, niatkan Allah, Allah akan beri ilmu itu kepada kita. Baik, itu saja tuan perempuan. Saya nak tengok dekat TikTok ni ada soalan gapo ni. Ada soalan apa ni kalau ada? Okay, rasanya tak ada kot soalan. Okey, kalau macam tu, kita jumpa waktu malam lah, insyaAllah. Hari Ahad ni mungkin ada banyak kenduri, banyak urusan lain. Ya? Jadi kita tangguh dulu sesi ulang kaji kita, insyaAllah. Kita jumpa lagi malam ni, insyaAllah. Moga Allah memberi keizinan kepada kita untuk kita meneruskan membuat ulang kaji nama, tujuan dan tema bagi surah-surah di dalam Al-Quranul Karim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz.